Cuk. Macam mana ni? Pakai kuku palsu ke? Takkan nak kena pakai kuku palsu. Kan tertanggal, malu je. Kalau kuku I cantik kan bagus. Tak payah pakai palsu-palsu ni semua. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya, Nadia Shahab, hos anda untuk rancangan Hujung ke Hujung. Episod ini, kami akan membincangkan topik yang berada hanya di hujung jari anda. Lapisan keras yang melindungi hujung jari tangan dan jari kaki. Ia boleh tumbuh hingga 3.5 mm setiap bulan dengan kadar pertumbuhan yang berbeza bergantung pada suhu. Lazimnya, penjagaan kuku terbatas kepada sekadar memotong kuku setiap 2 minggu. Walaupun hanya merupakan sebahagian kecil daripada badan kita, terdapat banyak mitos dan fahaman tentang kuku. Rawatan tangan dan kuku dikatakan telah wujud sejak 4,000 tahun dahulu, mengikut manuskrip dinasti Ming. Sebenarnya, ramai yang memandang remeh tentang peranan penting kuku sebagai bahagian daripada anatomi kita. Adakah kuku kurang diberi perhatian? Sebelum kita menyelami topik penjagaan kuku, mari kita mendengar pendapat orang ramai. Penjagaan kuku ni sangat penting, especially kalau macam orang yang selalu jumpa orang, sebab apa-apa first impression orang dia akan tengok kuku. Kalau kuku orang tu bersih, maknanya insyaAllah sihatlah orang tu. Penjagaan kuku ni sangat penting, bukan saja untuk kecantikan, malah untuk keyakinan diri juga. Setelah mendengar pendapat orang ramai, hari ini Nadia menerima kunjungan seorang pelakon dan pengacara yang membesar di pentas hiburan. Selebriti jelita ini telah membintangi pelbagai filem sejak usia 11 tahun. Wow, selamat datang Erin Malik. Apa khabar? Okey, Erin, topik kita minggu ini tentang penjagaan kuku. Adakah Erin pernah memberi perhatian terhadap penjagaan kuku? Ke kuku tu tak penting sangat untuk orang yang pergi gym, pergi cycling semua? Erin sendiri, kalau Erin jumpa orang, dia kata kuku dia. Iya ke? Alamak, fikir 2 kali, sekejap check dulu. Tak, sebab Erin buat macam tu because kita cuci pinggan every day. Setiap hari tahu, Erin mandikan budak lah. Memang kuku Erin jenis kuku kering. So Erin memang akan kena cuci. Cantiknya kuku dia, pendek, jatuh. Kena pendek. Faham. So Erin memang sangat jaga my kuku. Tapi Erin tak simpan kuku panjang. Tapi ada ke macam rawatan yang Erin buat? Macam polishing, buffing ke? Erin just go to mani-pedi lah. Buat dekat mani-pedi lah selalu? Selalunya berapa kali dalam sebulan? Erin pergi setiap 2 minggu. Setiap 2 minggu? Wow. Tak, sebab Erin ada masalah kritikal. Setiap orang ada masalah masing-masing. Tapi Erin punya kuku memang sangat-sangat kering. Bila dia kering, kritikal tu dah banyak. Kalau dia tak buang, dia akan jadi luka dan sakit tau. So Erin kena pergi setiap 2 minggu. Tak tahulah orang lain kan. Tapi Erin sendiri memang pergi setiap 2 minggu. Sebab kuku Erin memang kering. Kalau Erin pergi ke salon, selalunya buat macam buffing dengan polishing, potong itu je ke? Atau sekali dengan hand spa, macam relax sekali? Ada tu je. Just a basic one lah. Basic lah. Macam maintenance diri, betul tak? Betul. Okey. Erin, ada apa-apa tips tak untuk penonton macam mana nak jaga kuku dekat rumah kalau nak cantikkan? Okey. Dan kita tahu daripada penjagaan Erin sendiri, okey. Sebab kalau kita basuh pinggan, okey, basuh pinggan kena cari sabun yang betul. Because kalau Erin cakap juga, sabun yang Erin pakai sekarang ni memang buat tangan Erin lembut tau, tak kering, especially the nails area. So kita pakai sabun yang biasa. Dan kadang-kadang memang Erin wash dishes satu hari mungkinlah 2-3 kali. Betul lah. Susu lah, betul ni lah. Mandikan anak lagi sampai tangan kita sentiasa basah. And then the tips one first, cari
sabun basuh pinggan yang betul. Betul. Ini sebenarnya pertama kali I dengar, tapi macam betul juga. Sebab hari-hari tangan kita kena dengan sabun tu. Kalau sabun tu mempunyai kandungan chemical yang terlalu tinggi, kimia yang tinggi, habislah kering. Kering. Betul. Tak pernah terfikir benda tu. Erin tak pernah juga terfikir, tapi bila dah jumpa macam kenapalah sabun ni mahal. Dia cakap kan. Mahal sangat. Botol dia cantik kan? Kenapa mahal sangat ni? Tak apalah, try. Memang it really works on me lah. Wow. Selalunya kita fikir bila kita cari sabun untuk cuci pinggan, tak pernahlah kita fikir untuk yang boleh cantikkan tangan kita. Selalu kita fikir yang mana paling bagus untuk cuci pinggan tu kan. Dia kurang kering, kuranglah. Masalah. Erin ada tak guna macam lotion ke apa? Okey, cuticle oil. Cuticle oil. Every day kena pakai. So itu Erin gunakan malam sebelum tidur ke macam mana? Cuticle oil every morning. Every morning. Sebelum keluar kan kita memang dah kering. So akan letak. Lepas tu lotion untuk tangan tu mungkin selalu pakai lah. Hari sekarang ni kita pakai sanitizer kan. Lagi teruk. Memang akan lagi kering. Betul. Okey, so dalam masa ni hari-hari kita kena gunakan sanitizer kan. Jadi bagus juga Erin dah bagi tips untuk kita. Bawa sekali sanitizer tapi bawa juga cuticle oil and hair lotion. Terima kasih kepada Erin kerana sudi berkongsi. Apakah kepentingan kuku dan bagaimanakah merawat komplikasi kuku? Jangan ke mana-mana, perbincangan kami akan bersambung bersama pakar selepas ini. Teruskan bersama kami. Saya selalu buat pedicure dalam sebulan sekali. Okay, dia punya benefit dia untuk dia buat sesi mati and dia baik kecersikan kulit tu. Okay, pendapat saya setengah orang mungkin dia orang punya rutin tu memang dia orang dah hadkan kepada seminggu ataupun dalam sebulan tu dia akan pergi kepada pedicure, manicure buat semua tu lah. Tapi setengah orang yang bekerja terutamanya dia orang mungkin akan buat di rumah saja. Baiklah, kita kembali lagi. Terima kasih kerana terus mengikuti perbincangan Nadia dan Erin Malik dalam Hujung ke Hujung. Pakar undangan kami pada minggu ini merupakan pakar perubatan estetik dan kulit Radiant Clinic, Dr. Syairah Nadia. Apa khabar, Doktor? Sihat, Alhamdulillah. Okey, Doktor. Bolehkah Doktor terangkan kepada penonton serba sedikit tentang struktur kuku? Okey, so maybe masing-masing boleh tengok kuku masing-masing. Okey. So kuku ni sebenarnya dia sebahagian daripada kulit juga. So kalau kita tengok benda pertama yang kita lihat yang keras ni, kita panggil dia sebagai plate kuku ataupun nail plate. Okay. So this is a nail plate. So dia dekat bahagian bawah dia, yang bawah kuku yang keras tu kita panggil dia nail bed ataupun dasar kuku. Yang dekat kuku, lepas tu bawah tu yang bahagian daging bawah tu kita panggil dia sebagai dasar kuku ataupun nail bed. Alright. And then yang lagi satu struktur yang penting adalah cuticle. Dekat mana cuticle ni? Alright. So cuticle ni sebenarnya bahagian lapisan kulit mati yang terlipat and fungsi dia sebenarnya dia nak protect ataupun melindungi lagi satu struktur dekat bawah kuku iaitu matriks kulit. Matriks kulit ni yang akan menghasilkan kuku yang baru. So cuticle tu function dia lebih kepada untuk melindungi kuku yang baru nak tumbuh. Itu secara ringkas anatomi kulit yang yang kita perlu tahulah. Kuku ni fungsi dia satu untuk melindungi kita punya jari, ya. Sebab kalau kita tengok kuku ni keras kan, sebahagian jari kita ni lembut. So dia untuk melindungi. Yang keduanya dia untuk memudahkan pergerakan jari. Especially pergerakan motor halus lah, macam nak ambil barang, nak kopek, nak menggaru, nak kopek. So and lagi satu, this one ramai tak tahu, kuku ni sebenarnya dia banyak beri kita clue tentang masalah ataupun status kesihatan seseorang. Oh ya ke? Daripada lihat kuku sahaja, daripada I tengok kuku, I boleh tahu you guys ada masalah apa, ada kekurangan vitamin apa. I can tell. Saya ada masalah jiwa, masalah lelaki
Yang tu kita tak boleh tengok daripada masalah kuku, tak boleh. Ya, roughly yang tu. Okey, apakah masalah-masalah yang doktor boleh melihat daripada kuku kita? So kuku yang sihat ni color dia mesti clear. Mesti orang kata macam, sebenarnya kalau you tengok di Lucina and you boleh nampak color macam pink-pink dekat bawah tu, correct? So kalau warna dia putih, pucat, kuning, hijau, maksudnya ada sesuatu yang tak betul dekat situ. Yang putih pun tak bagus? Yang putih betul-betul putih lah. Maksudnya memang you tak nampak color pink dekat bawah. Yang tu tak elok. Yang tu tak sihat. Ingatkan cantik. Okey. Lepas tu dia punya bentuk, dia punya rupa kuku tu. Kadang-kadang you boleh tengok kuku tu melengkung, kuku tu ada lekuk, ada line. Itu pun something yang tak sihat lah pada kuku. And also kuku sepatutnya dia kukuh. Dia tak sepatutnya rapuh. Kalau you pernah tengok ada certain kuku dia sangat rapuh. Yes, yang tu adalah kuku yang tidak sihat. Alamak, sebab kadang-kadang doktor, saya rasa macam bila saya punya kuku dah terpatah kan, saya tarik macam tu je dia dah boleh terkopik macam paper. Yang tu kira macam kuku you tak kuat lah. Tapi yang tu maybe because of trauma. Sebab you ada kecederaan pada kuku. So kuku tu terpisah daripada you punya dasar kuku. Sebab tu dia boleh tercabut. Okey doktor, saya nak tanya sebenarnya ni manicure pedicure ni sekadar untuk mencantikkan kuku, melawar ataupun ada kesihatan yang kita boleh dapat daripada sana? Lebih kepada untuk kecantikan. Yes, dia tak ada kepentingan kesihatan kat situ. Tak ada membantu kesihatan. Tapi kalau macam saya pergi sana sebab saya nak buang di cuticle tu, sebab kadang-kadang bila cuticle terlampau banyak kita nampak tak bersih. Dia adakah elok untuk kita buang cuticle tu? Good question. Macam ni bila you pergi buat pedicure and manicure, dari segi kesihatan dia tak ada apa-apa kepentingan pun. Dia lebih kepada you nak penjagaan sahajalah. Tapi yang penting bila you pergi buat manicure or pedicure, make sure, contoh sometimes bila you pergi kat situ dia akan pakai nail polish ke, betul tak? Make sure ingredient ataupun bahan dalam nail polish tu tak ada bahan kimia yang berbahaya. Because bahan-bahan yang berbahaya boleh mendatangkan kemudaratan pada kesihatan kita. And pasal cuticle, Erin, sebenarnya aku dah tahu jawapan. Sebenarnya tak elok buang cuticle tu selalu. Janganlah. Tapi kalau dah banyak sangat dia boleh luka tau. You pakai macam kayu yang kan you ada macam alat untuk manicure tu, you just macam tolak ke belakang je. But jangan pergi potong. Because bila you potong, cuticle dia jadi nipis, dia akan exposekan lagi kepada bakteria, infection. So sebenarnya tak elok lah. Tak elok buat selalu. Alright. Boleh buat. Digalakkan tidak lah kalau boleh. So banyak. Macam mana dia nak baikkan dia punya cuticle issue? Cuticle ni kalau you perasan dia macam selalu kering, betul tak? Ya, kering. Macam always dry. You kena kerap pakai pelembab. Kerap pakai pelembab, and dekat luar ada jual cuticle oil. So you boleh apply. Yes, yang tu okey, tak ada masalah. Tapi kalau pergi kopik-kopik nipis-nipiskan cuticle tu, yang tu tak berapa bagus lah. Saya sihat tak doktor? Okey lah, so far okey. Tu dah terjawab takut. Baiklah, itu dia perkongsian daripada doktor. Menarik juga informasi tentang kuku ni kan. Rupanya terdapat pelbagai komplikasi kuku yang boleh terjadi juga ya. Tapi mesti ada rawatannya. Seperti biasa, nantikan kupasan topik selepas ini hanya dalam Hujung ke Hujung. Okay, this one ni adalah digital dermoscope. Maksudnya dia macam kamera mikroskopik untuk check in detail masalah kuku tersebut. So daripada sini you guys boleh nampak sama ada kuku dia ada apa-apa masalah dari segi struktur ke, bentuk ke, daripada segi color changes. So kalau you tengok very detail lah. So dekat sini kita banyak boleh lihat contoh patient yang ada masalah melanoma pada kuku. Melanoma tu maksudnya macam kanser kuku. So daripada sini benda ni akan dapat membantu, sebab bila kita cakap pasal kanser ada beberapa ciri-ciri pada bentuk
warna kuku tu yang boleh kita kata ini adalah kanser. So bila kita pakai kamera mikroskop ini, dia dapat memberi kita clue lah, but finally you still kena buat biopsi juga untuk confirmkan diagnosis. Sebentar tadi kami memahami struktur kuku dan ciri-ciri kuku sihat. Sebelum ini kami ada bercerita tentang komplikasi kuku seperti nail psoriasis. Jadi sekarang doktor, boleh tak doktor terangkan kepada penonton apakah masalah-masalah lain seperti ingrown toenails ataupun cagur, kan? Betul kan? Cagu. Okey. Cagu ataupun ingrown toenails ni maksudnya kuku yang tumbuh ke dalam daging. Kerap terjadi pada you punya ibu jari kaki. Ya, betul. So, bila pasien datang ke klinik, selalunya dia akan komplain kuku dia bengkak dan sakit, and sometimes boleh present dengan ada nanah juga dalam kuku tu. Boleh sampai macam tu? Yes, boleh. So, bila dah datang ke klinik dengan keadaan macam tu, macam mana kami selalunya merawat? Of course, kalau dia ada jangkitan, kita kena rawat jangkitan tu dengan bagi antibiotik. And kalau dah jadi cengkaman ni dah terlalu dalam, kita terpaksa cabut kuku tu. Cabut kuku semua? Yes, cabut. Macam mana tu kalau tak ada kuku? Maknanya kita kuku akan tumbuh balik. Kuku akan tumbuh balik. Tapi nak tunggu kuku tu tumbuh pun yes, tak yang tu yang tu you kena jaga. You kena jaga. Memang you takkan, tapi bila kita buang kuku tu, tak adalah kita buang semua. Kita tengok keadaan. Kalau cengkaman ni jadi dekat satu belah je, contoh kat belah kanan, dan kita just buat partial nail eversion. Maksudnya kita buang belah kanan je. Belah kiri still intact. Tapi itulah kita kena tengok juga kita assess dia punya masalah. Kalau perlu cabut semua, kita terpaksa cabut semua. Maknanya ada bius kan doktor, sebab macam saya bayangkan orang tarik kuku macam kita akan bagi bius. Memang prosedur ni memang sakit, so kita akan bagi bius supaya pasien tak rasa apa-apa. Okey doktor, kalau seseorang tu memang suka sangat colour kuku tu, tapi bukan colour je, sekarang macam-macam ada gel colour, extensions. Ada tak kesan sampingan kalau orang tu suka sangat buat? Tak boleh henti kan? Tukar colour benda tu dah macam fashion kan? Semua orang suka buat ada kan? diamond lah apalah sekarang. Tak ada masalah. Tapi macam tadi saya cakap, ada sesetengah pengilat kuku dia ada bahan kimia yang berbahaya, contohnya macam formaldehyde, ya. So bahan kimia tu kalau you kerap pakai, dia boleh mendatangkan kesan sampingan kepada kesihatan you, dan juga dia boleh merosakkan kulit dan juga kuku you. So kalau you nak pakai pengilat kuku ke, just make sure bahan yang ada dalam nail polish tu adalah bahan kimia yang selamat, ya. Bebas daripada bahan-bahan yang bahaya macam formaldehyde tadilah. And kalau you dah pakai pengilat kuku, mesti pakai apa? Nak buang pengilat kuku tu, remover kan, yang untuk membuang nail polish tu, yang tu ada aseton alkohol. So kalau you kerap pakai, you memang akan mengeringkan you punya kuku, kulit you akan kering, and ada sesetengah orang dia ada alahan terhadap aseton ataupun alkohol tu. So kena berhati-hati dalam memilih produk penjagaan kuku. Okey, baiklah doktor. Tadi doktor ada sebut formaldehyde. Ada apa-apa bahan lain tak yang kita patut elakkan? Contohnya bila penonton nak pergi beli pewarna kuku dekat salon ke farmasi ke, bila kita tengok ingredients list tu, apa yang kita patut elak? Okay. So nombor satu tadi formaldehyde, macam saya sebut. Ada lagi satu ingredient yang common, short name dia DBP ataupun dibutylphthalene. Ingredient ni dia boleh meresap ke dalam badan. Dia boleh merosakkan fungsi endokrin kita, maksudnya boleh kacau dengan hormon, and dia boleh memberi kesan kepada janin sekiranya ibu tu mengandung. Ya Allah. Yes, ramai yang tak tahu ni. So memang kena betul-betul berhati-hati bila memilih, and make sure kandungan alkohol pun tak tinggi, sebab boleh orang kata merosakkan kuku dan kulit. And kalau pasien yang pesakit ataupun orang di luar sana yang ada alahan, macam jangan beli yang ada added fragrance, benda-benda tu boleh lagi iritasikan kulit dan kuku. Okey, doktor, kita nak tanya, orang kata you are what you eat, betul tak? Yes, correct. So adakah peranan diet ataupun pemakanan dalam penjagaan kuku ni ada link tak? Kalau ada yang tanya, ada tak spesifik pemakanan untuk jaga kuku yang sihat ke apa ke? I would say
well balanced diet is enough. Makanan yang seimbang dah cukup. Ya. Tapi memang dekat luar ada supplements untuk kuku dan rambut. Betul. Actually dia adalah kombinasi vitamin macam vitamin B, biotin, magnesium, zinc, which you boleh dapat daripada pemakanan yang seimbang pun. Tak perlu beli suplemen lah sebenarnya. Sebenarnya tak payah, but if you nak ambil tak ada masalah. A well balanced diet ataupun pemakanan yang seimbang dah mencukupi. Selain pada tu, bila you jaga kuku dekat rumah, bila kita potong kuku kan, make sure potong tu straight line. Straight line? Yes. Setengah orang dia suka potong dekat tepi ni, dia potong sengit sikit. Ya, betul. Itu tak ada masalah sangat untuk tangan, tapi kalau dekat kaki tu yang boleh jadi cagu. Sebab bila you potong dekat tepi, kuku tu tumbuh ke tepi. So bila kuku tu tumbuh ke tepi, tu yang dia mencengkam masuk ke dalam daging. Betul. So actually you kena potong straight line. Jadi macam kalau tangan jari kita kan macam ni kan. Bolehlah itu you just follow your natural, tapi kiranya macam jangan terlalu macam kat tepi ni you potong betul-betul macam like this. So nanti bila kuku tu tumbuh, dia tumbuh ke tepi. So bila kuku tumbuh ke tepi tu yang dia start masuk ke dalam daging. Yes, sudah jadi masalah lain lah. Wow, tak sangka begitu banyak yang boleh dibincangkan tentang bahagian badan yang kecil ni kan. Yes. Okey, Erin, apa yang Erin rasa paling menarik yang kita dapat kupaskan hari ini? Sebab yang paling menariknya adalah doktor highlightkan sangat daripada tadi adalah kebersihan. Kalau kita pandai jaga diri kita, jaga seluruh badan kita, especially our nails, insya-Allah tak ada masalah apa-apa. Betul. Bukan susah nak kebersihan tu yang penting. Ya, betul. Baiklah, terima kasih sekali lagi kepada Erin Malik dan Dr. Syairah Nadia kerana sudi meluangkan masa mengupas isu ini bersama kami. Jadi itu sahajalah temu bual kita untuk program Hujung ke Hujung. Jumpa lagi.